Sebelum itu kita sentuh sedikit mengenai ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai Pandora Papers. Kita saksikan. Itu tidak semestinya cara dia, bagaimana seorang menteri umpamanya boleh simpan pemain saham di sana, kemudian ini bukan pengaliran keluar, dia daripada mana? Daripada langit. Maknanya daripada sini. Dan sebab itu saya kaitkan 3 perkara yang dalam keadaan sekarang ini, 3 financial report, Global Financial Report, Panama Papers, Pandora Papers. Kita tak tahu tentang Panama Papers sebenarnya. Dia Panama Papers, sekarang ini muncul Pandora Papers. Satu keadaan di mana, satu pendedahan di mana berkenaan dengan dokumen-dokumen. Kan? Kemudian speaker mengatakan bahawa dia tak nak bahaskan perkara tersebut. Kerana dia kata kalau daripada apa yang tertulis hanya akaun itu ada 5 pound saja. Dia kata ada 5 pound nak bahas buat apa? Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, jangan jadi peguam kepada perasuah-perasuah ini. Jangan jadi peguam kepada perasuah-perasuah ini. Tugas speaker adalah untuk memastikan benda itu dibahaskan. Kenapa takut nak membahaskan? Dan Anwar Ibrahim ada dokumen-dokumen berkenaan dengan jumlah-jumlah yang ada dalam akaun-akaun tersebut. Dia bukan mempersoalkan adanya akaun offshore. Cuma dia kata, kalau sekiranya ada ratusan bilion dalam akaun tersebut, persoalannya datang daripada mana? Apabila melibatkan menteri-menteri ini, apabila melibatkan ahli-ahli politik ini, mereka kena jawab di dalam dewan tersebut. Kalau dia kata ada 10 bilion, okey, buktikan datang daripada mana 10 bilion tersebut. Engkau menteri, timbalan menteri, mungkin bekas Perdana Menteri dan sebagainya, buktikan. Daripada mana engkau dapat dana tersebut? Kenapa ada dana itu di luar negara? Kalau dana itu milik seseorang yang bukan rakyat, bukan menteri katakan, atau ahli politik katakan, itu tidak menjadi persoalan. Persoalannya apabila dia menyentuh perihal ahli politik, itu benda yang kita kena persoalkan. Kita kena faham benda ini. Bila ada bilion, ratusan juta dalam satu-satu akaun, ratusan juta dekat rumah, kita kena persoalkan perkara tersebut. Sebagai rakyat, kita kena persoalkan perkara tersebut. Kenapa kita kena persoalkan bagaimana seorang yang bergaji mungkin 20, 30, 100 ribu sebulan katakan, boleh menyimpan, boleh ada dana ratusan, mungkin bilion ringgit di dalam akaun-akaun yang sebegini. Jadi perbahasan itu kalau kita lihat secara terbuka di dalam dewan, rakyat akan lebih telus melihat. Dan yang menariknya, yang sanggup, yang berani bercakap tentang perkara ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa? Kenapa nama beliau tidak ada di dalam Pandora Papers, Panama Papers, Global Financial Integrity dan sebagainya? Kenapa? Nak menunjukkan selama bertahun-tahun ini, nak buktikan beliau bersalah dalam menyeleng dana rakyat, itu tidak ada. So mereka gunalah liwat, gunalah China doll, guna macam-macam. Dia guna kaedah yang memang kita tahu itulah kaedah orang kata kaedah jahat orang-orang yang sebegini. Pemfitnah. Itu memang kejahatan mereka. Maka merangkaklah engkau di akhirat nanti nak menuntut maaf dengan Datuk Seri Ibrahim. Tak apa, yang tulis dekat komen tu tak apa. Merangkaklah engkau di akhirat nanti. Aku cakap, merangkaklah engkau di akhirat nanti nak menuntut maaf dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak apa. Tetapi nak membuktikan mereka gagal nak menjabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nama beliau tak ada pun. Bertahun-tahun dia jadi menteri. Ada orang kata dia ada Jaguar Ace. Yelah, dia lawan Papa Gomo 1 juta. Dia menang lawan Fitnah yang tulis 50 dalil 4 juta, tuan-tuan. Kalau saya ada 4 juta, 5 juta macam tu menang Fitnah, jangan kata Jaguar, entah saya boleh beli Lamborghini kot. Kan, duit 4 juta, 5 juta kan. Menang Fitnah, saman Fitnah. Kan, orang kata dia peliwat, dia saman, menang 4 juta. Mahkamah mendapati tak bersalah. Kan? Jadi apa yang berlaku dalam keadaan negara kita ni, tuan-tuan? Apa yang sebenarnya menyebabkan jadi macam ni? Semalam kita membincangkan soal rasuah. Saya kata kita takkan boleh maju. Saya kata musuh nombor 1 negara bukan dadah. Kita dah bercakap daripada saya kecil lagi. Saya ingat lagi kempen anti dadah. Kami benci dadah, kami anti dadah, kami benci padamu. Ingat lagu tu kan? Tinggal 2 sempat bertaubat. Ingat lagi iklan tu. Daripada saya kecil iklan tu sampai saya dah besar, hal dadah ni tak selesai. Kenapa, tuan-tuan?
Isunya kerana rasuah. Kita bukan cakap rasuah saja, korupsi. Bila kita bercakap korupsi, salah satu elemen korupsi adalah rasuah. Dan bila persoalan tentang perkara sebegini tidak dibahaskan di dalam Dewan, ditolak ke tepi, sweep under the carpet, seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Kita tak payah cerita benda lain, tuan-tuan. Kita tak payah persoalkan benda lain. Kita tak payah bahas benda lain tentang RMK, ekonomi, GDP, defisit. Kalau perkara yang asas sebegini kita gagal nak address, negara kita akan menuju kehancuran. Ni saya dah baca buku Jordan B. Peterson, 12 Rules for Life. Ni antara orang yang saya respect lah daripada segi pembacaan dia. Dia tulis rule number 6. Rule number 6 muka surat 142. 142 rule number 6, dia kata, antaranya dia kata rule number 6, set your house in perfect order before you criticize the world. Set your house in perfect order before you criticize the world. Atau rumah kita sendiri dulu sebelum kita nak pergi keluar dan criticize dunia. Atau rumah kita sendiri dulu, tuan-tuan. Rumah ni maksudnya daripada rumah, betul-betul rumah, fizikal rumah kita, kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, kepada kampung kita, kepada don kita, kepada parlimen kita, kepada negeri kita, kepada negara kita. Kalau benda itu kita tak boleh nak address, nak betulkan, sampai bila kita takkan boleh selesaikan masalah yang lebih besar. Kita tak boleh selesaikan masalah yang lebih besar kalau dalam keadaan, contohnya dalam isu-isu sebegini, kita tak boleh nak selesai. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir, rasuah tu tak wujud ke negara kita? Wujud. Korupsi tu tak wujud? Wujud. So bagaimana cara kita nak menghapuskannya? Dalam keadaan yang amat sukar sebenarnya. Sebab kita nak kena bermain dengan sistem yang sudah lama. Sistem yang sudah terlalu lama, sehingga kan kita, kalau kita tak buat rasuah pun, kita tak akan boleh lari daripada debu-debu rasuah. Kalau kita tak hilang, kalau kita tak berjaya menghapuskan rasuah pun, atau kita tak ambil rasuah atau tak bagi rasuah pun, kita akan terkena debu-debu rasuah, debu-debu korupsi. Suka atau tidak itu berlaku, tuan-tuan. Suka atau tidak itu akan berlaku. Jadi in the long run sebenarnya kita dah mula memikirkan, itu antara tua saya, kita kena mula memikirkan, kena mula implement dalam pemikiran rakyat kita, bagaimana kita nak mengubah culture kita, budaya kita daripada budaya korupsi. It's okay to be corrupt, it's okay to terima rasuah, it's okay untuk bagi rasuah. Nak ubah pemikiran dan mentaliti, mindset tersebut kepada kejijikan kita dalam hal rasuah. Hal rasuah ni, tuan-tuan, daripada yang paling atas kepada yang paling bawah berlaku. Bukan setakat kerajaan je lah, non kerajaan pun ramai. Nak buat bisnes kat negara ni pun tak dapat lari. Itu yang the cost of doing business dalam negara kita meningkat tinggi. Kawan saya semalam dia kata dia pergi China. Dulu nak ambil orang China turun ke negara kita, nak buat bisnes beli tanah, very easy. Sekarang ini, tuan-tuan, bila dia dengar Malaysia, what happened to your country, dia kata tak berani dia. Tak berani dia. Pandora Papers ini mendedahkan, dia sebelum ini ada Panama Papers, mendedahkan tentang kebobrokan di dalam negara kita. Tetapi kalau satu-satu kerajaan tidak memandang perkara ini dengan serius, tidak memandang perkara ini dengan serius, menunjukkan negara kita ini mempunyai satu masalah yang sangat besar dalam integriti, dalam value, dalam nilai. Bayangkan satu dewan yang mulia yang menjadi sentral, pusat kepada pentadbiran negara dan menentukan hala tuju sekarang dan masa depan negara, tidak sanggup membicarakan soal korupsi, enggan membincangkan tentang korupsi. Maka apa yang kita boleh harapkan daripada negara tersebut? Sebaliknya, kita tengok Kelantan hari ini lebih berminat nak menghukum pegawai kerajaan mereka yang berpakaian ketat. Tuan-tuan, kalau kau dah memerintah sekian lama, orang-orang yang di dalam negeri engkau sendiri tak mampu ada nilai, sehingga kau kena buat undang-undang untuk menghukum mereka, untuk nak regulate mereka, nak atur cara pakaian mereka, menunjukkan negara kau, pentadbiran kau itu telah gagal. Kita tak boleh poliskan agama kita. Kita tak boleh implement policing agama. Itu adalah satu benda yang salah. Mempolisikan agama, bukan polisi as in policy, mempoliskan agama. Kita nak kena buat undang-undang. Agama pun tak mengajar kita untuk mempoliskan agama, tuan-tuan. Tak ada undang-undang Islam mengatakan, oh, kalau berpakaian ketat kita kena buang di kerja, kita kena tangkap, kita kena ambil tindakan. Agama Islam pun tak ajar benda tu. Jadi kalau
Kelantan sudah sampai ke tahap itu. Bayangkan orang-orang Sarawak nak tengok Kelantan sampai ke tahap tu. Dia nak mempoliskan agama. Apa yang akan berlaku kepada orang Sarawak sekarang ini? PAS dah bekerjasama dengan GPS. PAS berada di Sabah, nak mempoliskan agama. Bagaimana dengan majoriti non-Muslim? Adakah mereka nak mempoliskan? Kita ada decent wear. Betul, kita faham. Dia ada decent wear. Tapi sampai kepada pakaian, cara solat, ibadah kita nak kita poliskan. There is something wrong with our country. Dan Islam tak pernah mengajar kita untuk mempoliskan. Islam mengajar kita mendidik, mentarbiah, mengajar value. Kalau didikan, kalau tak berjaya, yang gagal kamu. Bukan rakyat. Yang gagal kamu dalam memahamkan mereka dengan erti kata sebegini. You are the one who have failed them. Kerajaan yang gagal. Sebab itu saya kata, agama ini memang milik individu sebenarnya. Kerajaan boleh sediakan platform untuk membaiki rakyat dengan education dan sebagainya. Boleh dia sediakan platform tersebut. The end of the day, la ikrah fiddin. Tak ada paksaan dalam agama. Dia nak buat apa, terpulang kepada itu adalah hak. Sebab Islam recognize private rights and public rights. Kita ada private rights, kita ada public rights. Islam suruh kita tundukkan pandangan. Bukan Islam suruh kita tengok lepas tu hukum dia. No. Itu permasalahan dengan orang yang salah faham tafsir agama ni. Nak debat dengan saya? Jom. Nak debat dengan saya? Jom. Islam suruh kita, bila lelaki tengok wanita, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Islam tak kata, oh kau kena judge dia, kau kena hukum dia, kau kena tangkap dia, kau kena sebat dia. Tak ada. Tundukkan pandangan. Tapi sebaliknya apa yang berlaku tuan-tuan? Syahwat mereka lebih daripada yang sepatutnya. Itu yang dia rasa kena hukum juga ni. Orang yang berpakaian ketat. So yang berpakaian ketat tu wanita saja. Bagaimana dengan lelaki? Bagaimana dengan lelaki? Apa definisi ketat? So akhirnya kita itulah. Tuan-tuan lagi nak lagi ke kerajaan yang macam ni ditakbir oleh grup-grup Taliban ni tuan-tuan? Itu ya. Ini ke negara yang kita nak bina.